Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dan alhamdulillah para sahabat syurga sekalian. Kita pun telah sama-sama dalam 4 surah yang lalu mulakan dengan surah Al-Kahfi, surah Taha, surah Mulk, dan yang terbaru yang baru habis pada hari Selasa yang lalu ialah surah Al-Waqi'ah. Dan tanpa saya meminta pandangan para sahabat semua, Bunda telah memilih surah dan sebenarnya Bunda dah fikir-fikir agak lama juga untuk memberi surah yang agak panjang selepas 4 surah pendek yang kita baca, kerana saya bimbang juga kalau kita baca surah pendek, takut-takut nanti rakan-rakan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah hanya memikirkan bahawa kita dituntut membaca surah-surah itu sahaja. Ya, jadi sebenarnya kita dituntut membaca surah-surah yang lain. Kalau kita lihat dalam 4 surah yang telah kita baca yang lalu, kesemuanya surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah ini lebih menekankan kepada keimanan sebagai asas. Asas kita untuk beribadah ialah iman. So dimulakan dengan keimanan kerana di Makkah pada zaman Rasulullah ramai ataupun baru diperkenalkan tentang keesaan Allah setelah perginya Nabi-Nabi sebelum itu, dan Nabi Muhammad diutuskan untuk mengembalikan semula umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak ayat banyak surah yang diturunkan dikatakan surah Makkiyah, dan ada juga surah yang dikenali surah Madaniyah, itu diturunkan di Madinah. Dan di antara surah Madinah yang diturunkan ialah surah An-Nisa. Surah An-Nisa ialah surah Madaniyah. Ulama tafsir mengatakan surah ini diturunkan di Madinah kerana ada hadis Aisyah sebutkan, bukan hadis, cerita. Aisyah menceritakan bahawa surah ini, surah An-Nisa ini diturunkan setelah dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu setelah Rasulullah
berada di Madinah. Dan kita berkenalan dulu dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini ada 176 ayat. Surah yang kedua terpanjang selepas surah Al-Baqarah. Hajat hati hari itu pada mulanya nak mula surah Al-Baqarah. Tapi oleh kerana para sahabat sekalian pun banyak yang mengikuti Quran Time ke apa namanya di Al-Hijrah, saya sendiri pun dia sudah memulakan Al-Baqarah, maka bonda pilih An-Nisa. Dan sebenarnya yang menguatkan bonda untuk memilih An-Nisa ini setelah ada peristiwa agak hangat juga 2-3 hari yang lalu bila seorang wanita terbunuh yang dikatakan, saya perkara ini tidak ini lagi, dikatakan dibunuh oleh suaminya. Dan ini bukan kes yang pertama, banyak kes pembunuhan berlaku yang dilakukan oleh pasangan. Jadi saya bonda macam terpanggil untuk membaca surah yang mungkin melihat mengangkat kedudukan wanita, tidak boleh diperlakukan sesuka hati sehingga sanggup membunuh itu. Membunuh tu mungkin jaranglah, tetapi pelakuan melakukan sesuatu sehingga pembunuhan, malah mendera emosi, mendera fizikal kepada wanita adalah satu perkara yang patut sangat-sangat diatasi. Dan surah ini akan membawa kita melihat kejadian wanita itu sendiri dan beberapa hukum yang berkait yang menunjukkan wanita itu diangkat sebagai satu martabat, bukan manusia kelas 2, tetapi dia sama sahaja sebagai syaqa'iq. Syaqa'iqur rijal. Hadis menyebutkan bahawa wanita itu an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandung kepada lelaki. Kalau saudara kandung berarti memang tidak ada perbezaannya. Dia keluar daripada rahim yang sama dan membesar dengan kaedah yang sama. Mungkin pada para suami, pasangan atau siapa sahaja, adakah anda sanggup melihat saudara perempuan anda diiniaya sehingga sanggup juga menganiaya orang lain? Jadi dalam surah An-Nisa nanti ni kita akan lihat dan selain daripada itu, saya agak berlompat-lompat saya nak ceritakan kandungan dulu. Kandungan surah An-Nisa ini kita dah sebut ada 176 ayat, dan kita tahu kalau surah itu surah Madaniyah selalunya banyak berkaitan dengan hukum hakam. Maknanya atau makna katanya bahawa sudah ramai umat Islam dan mereka perlu diajar hukum hakam. Mereka perlu tahu syariat, peraturan Islam bagaimana muamalahnya dengan persekitaran. Sebab itu walaupun begitu, mesti lagi atau sentiasa lagi kandungan utamanya ialah menekankan tentang keimanan. Kerana kalau keimanan tidak kukuh, maka asas untuk hukum hakam itu tidak akan sampai. Jadi kita lihat bila kita kata maaf saya tengok komputer saya punya handphone je. Ada mesej pula masuk, tak payah layan, tunggu lepas ni. Kita pergi semula tadi, kita lihat bahawa macam saya sebutkan bahawa wanita adalah manusia yang aku cerita nanti. Yang pertama, selepas mencerita keimanan, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita ataupun menjelaskan tentang kejadian wanita. Kejadian wanita. Dan seterusnya yang lagi ada dalam surah
dalam surah An-Nisa, keimanan, hukum hakam berkaitan wanita, kejadian wanita. Yang keduanya tentang anak yatim, tentang anak yatim, hak anak yatim, penjagaan anak yatim. Kalau kita sebut anak yatim, maka di sinilah kita akan tekankan nanti tentang hak kanak-kanak dalam Islam. Saya tidaklah memperkatakan undang-undang, tapi saya baca apa yang dalam ada surah An-Nisa. Bagaimana harta anak yatim itu dipelihara, bagaimana harta anak yatim itu tidak boleh diambil dan sebagainya. Dan di dalam surah An-Nisa juga menjelaskan, macam saya kata, hukum hakam tentang wanita. Sebab itu dinamakan surah An-Nisa terkenal dalam pengkaji tafsir menyatakan bahawa surah An-Nisa ini juga dikenal sebagai An-Nisa Al-Kubra, surah An-Nisa yang besar, sebab kebanyakan banyak cerita ataupun banyak hukum hakam yang berkaitan tentang wanita, tetapi yang paling banyak disebut di dalam surah ini. Sebab itu dipanggil sebagai An-Nisa Al-Kubra. An-Nisa Al-Kubra itu maksudnya yang besar, satu surah yang besar untuk wanita. Dan sebenarnya ada satu surah lain dikenali juga An-Nisa, tetapi An-Nisa As-Sughra, iaitu surah At-Talaq. Sughra itu yang kecil, maksudnya di dalam surah At-Talaq itu juga menceritakan dan menjelaskan hak-hak wanita, tetapi dia tidak banyak sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa. Malah sebenarnya bukan sangat dia katakan dikhususkan kepada wanita, dia juga dikaitkan kepada lelaki, tetapi lelaki yang membawa hukum kekeluargaan, sebab kita bila sebut keluarga itu termasuk juga lelaki lah. Jangan kita fikir bahawa bila sebut keluarga, wanita saja yang kena faham. Itu masalahnya. Kenapa ramai orang pasangan lelaki yang sukar untuk memahami hak wanita? Sebab kalau ada seminar, ada kursus berkaitan keluarga, selalunya yang hadir ialah kaum wanita. Agak-agak tu, kenapa, bagaimana lelaki nak tahu? Kalau yang pergi tu wanita. Dan pula apabila mereka kembali ke rumah, mereka rasa suami mereka dah faham, tidak perlu mereka jelaskan. Dan kalau mereka jelaskan pun tidak sama kalau kita pergi kursus sendiri. Selalunya kita pergi belajar ni, kita kata nanti saya belajar pada awal lah. Sebenarnya tak sama kalau kita pergi belajar sendiri dengan kita dengar daripada orang lain. Okey, jadi kita sebutkan hukum hakam, maksudnya apabila hukum hakam berkaitan dengan, alamak panjang, saya nak pin ni tapi hilang muka saya. Siapa buat panjang sangat ni? Amira Syafinas. Harap maaf saya tak boleh pin yang ini sebab terlalu panjang dan muka saya akan hilang. Tadi boleh baca lah dan rakan-rakan boleh baca dalam handphone masing-masing. Ini yang saya pin, inilah Nur Fatihah Nur. Okey. Terima kasih semua yang beri komen, share. Kita nak share ni, mudah-mudahan pada saya faham ramai di antara penonton saya ni adalah wanita. Jadi share pada suami, share pada grup-grup lelaki, grup-grup lain jugalah, grup wanita pun lagi baik. Dan yang baik yang ada lelaki dan wanita lah yang boleh baca. Sebab kita akan tekankan banyak tentang hukum hakam wanita. Tadi dah sebutkan tentang akidah, keimanan, dan yang kedua tentang kejadian wanita, ketiga tentang anak yatim, hak anak yatim. Seterusnya ialah pesaka. Di dalam surah An-Nisa juga ada disebutkan tentang pewarisan, bagaimana apa hak mewarisi dan sebagainya. Nanti saya terangkan sebab nuzul surah ni juga ada berkaitan dengan warisan. Kemudian perkahwinan, kekeluargaan. Perkahwinan ini berkaitan dengan poligami.
poligami ini kita faham dengan jelas satu syariat yang disyariatkan oleh Allah dan ada peraturan-peraturan yang patut kita ikuti. Kemudian selain pada itu ada hukum tentang talak, tentang nusyuz, bagaimana wanita nusyuz dan disebutkan nanti kita akan huraikan satu-satu supaya kita jelas dan kita boleh faham sebagai wanita. Jadi bila kita masuk surah ni agak panjang lah berkaitan dengan wanita, saya pun kena study banyak sikit. Selalu dalam surah-surah yang lepas, mungkin surah tu dah dihafal, dah biasa baca, dah tahu hukum hakam. Study saya tak adalah banyak. Tetapi oleh kerana dalam surah An-Nisa ini agak panjang dari segi hukum hakamnya, maka saya kena baca kitab fiqh jugalah. Mudah-mudahan saya ingin beritahu kepada yang dikasihi Allah, saya bukanlah pakar sangat, tapi saya cuba untuk membaca apa yang telah saya pelajari dulu dan juga apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang saya ada. Satu. Sebab itu saya mohon sekiranya ada sahabat yang rasa ingin mendapatkan penjelasan lanjut selain daripada apa yang Bunda sebutkan dalam live, boleh saja tanya mesej sama ada dalam PM ni ataupun PM lah senang saya nanti kalau masuk dalam komen mungkin ada orang segan dan sebagainya. Kalau PM kata susah, nanti PM saya bagi nombor telefon. Bolehlah WhatsApp dan sebagainya atau boleh nak call tapi ikut masa lah sebab benda sekarang pun macam-macam aktiviti, jadi kalau saya kata nanti saya akan jawab sekian-sekian, ingatkanlah pada waktu yang saya beri. Okey, satu lagi kita dah sebut tadi, oleh kerana banyak berkaitan dengan hukum kekeluargaan, saya tak sebutlah satu-satu. Disebutkan tentang pesaka. Pesaka itu sebenarnya hukum, kalau dikirakan bukan hukum kekeluargaan, tetapi kita perlu faham tentang hak kita sebagai seorang wanita, anak perempuan, saudara perempuan, ada atau tidak ada. Kita jangan mengatakan Islam tidak adil. Satu, yang keduanya kita tak kutuk Islam tidak adil, tapi kita ambil lebih daripada hak kita. Itu satu masalah besar dalam keluarga. Saya selalu lihat anak-anak perempuan ini kerana rapat kepada ibu bapa, mereka tahu mereka tidak ada hak, hak mereka kurang setelah ibu bapa mereka meninggal. Lalu mereka membuat jalan pintas dengan memujuk ibu bapa mereka, memberikan mereka semasa hayatnya. Ini adalah satu perlakuan yang tidak betul sebab kita membantu ibu bapa kita untuk berlaku adil dengan tidak meminta yang tidak sama dengan adik-beradik yang lain. Kita mahu ibu bapa kita masuk syurga, maka janganlah kita menarik dia membuat sesuatu yang nantinya di akhirat menyebabkan kakinya ditarik dulu dalam hisab amat susah. Melainkan kalau adik-beradik yang lain reda, itu tak mengapa. Tetapi apakah reda itu boleh dilihat? Ya, reda itu dalam hati, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau reda itu hanya di mulut dan tidak sampai ke hati, itu akan membinasakan kita. Jadi kita kena lihatlah begitu Melainkan kadang-kadang kalau macam mak saya lah, dia selalu kata, beritahu saya dululah masa kecil. Mama tak bagi kamu sebab bukan kecil lah, dah besar, dah balik berdua. Sebab kamu belajar, yang lain tidak belajar. Itu memang dengan penuh keredaan lah kita kata okey. Tapi sampai masa bila dia ada juga, dia nak juga bagi sebagai tanda ingatan kepada anaknya walaupun tidak sama. Saya tak mau ceritalah sebab agak sedih. Kita tak mau sedih-sedih kan. Kita cerita lain. Tapi itulah yang berlaku pada ibu bapa yang selalunya kasih sayang dia amat tinggi. Tapi kasih sayang itu yang menyebabkan selalu diambil kesempatan oleh anak-anak.
Terutamanya kalau ibu bapa ni dia selalu fikir macam ni, dialah yang nak jaga saya kalau saya tua. Dia anak perempuan, dia akan jaga saya. Maka dia pun bagilah, selalunya anak bongsu ke, anak tak kira lah. Yang penting dia agak rapat dengan ibu bapa dia, maka dia pun boleh bercerita dan ibu bapa dia kata, kamu jagalah saya bagi kamu ni. Dia bukan main ear lagi. Tapi sampai ibu bapanya tua, tidak lagi dijaganya. Ini satu perkara yang dahsyat yang sering berlaku. Kita juga ibu bapa sering fikir perkara-perkara yang ini pembukaan saya nak ceritakan sebelum kita masuk bab warisan nanti. Sebab bila kita masuk bab warisan, kita sudah bercerita agak panjang. Satu lagi yang kita nak tekankan di dalam surah An-Nisa ini, tentang pergaulan, ikhtilat pergaulan wanita dengan yang mahram, yang bukan mahram, semua ada nanti diceritakan. So kita akan lihat secara terperinci. Okey, tadi Bonda ada sebutkan tentang pesaka. Sebenarnya salah satu sebab yang ulama tafsir sebutkan sebab nuzul ayat ini ialah salah seorang sahabat dikatakan telah apabila adik-beradiknya meninggal dan kalau tak silap sepupu bapa saudaranya meninggal, dan bapa saudaranya itu hanya meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 anak lelaki yang masih kecil. Maka lelaki tadi dia merasakan dia lebih berhak kerana dia adalah anak saudara lelaki dan dia lebih besar, kecil. Dan dikatakan, saya sebenarnya lupa cerita tu siapa nama dia. Kalau tak silap saya lupa pula. Tadi bukan main ingat Urwah bin Az-Zubair bertanya kepada Aisyah sebab Aisyah ni yang rapat dengan Rasulullah. Dia tanya apa pandangan Rasulullah. Maka Rasulullah beritahu. Dan yang saya cerita tadi tu, isteri kepada lelaki tadi rasa bimbang bila suami dia ambil harta bapa saudaranya. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun tidak terus menjawab persoalan itu. Dia beritahu, dikisahkanlah bahawa dia dah ambil harta si mati kerana pada pandangan dia hanya ada anak perempuan dan hanya ada seorang lelaki yang mungkin tidak mampu untuk menjaga harta tersebut. So maka turun surah An-Nisa, turunlah surah An-Nisa ini yang menceritakan bahawa anak itu adalah harta anak yatim, maka tidak boleh diambil. Saya ingin sebutkan anak yatim itu ialah anak yang belum baligh dan wanita tetap yatim ikut pandangan sebagian ulama, tetap yatim walaupun dah tua sehingga mereka berkahwin. Maksudnya sehingga ada yang menjaganya. Sebab itu dia tidak boleh diambil harta tersebut. Perlu diuruskan dengan baik. Jadi persoalannya begini. Maka turun ayat ini supaya dia kata janganlah kamu ambil, nanti kita akan baca ayat itu. Saya beri dia punya teaser, dia punya ni saja bayangan awal dulu. Rasulullah ayat Quran ini mengatakan janganlah kamu ambil harta anak yatim. Tapi kahwinilah. Kalau dia macam boleh berkahwin, kahwinilah supaya kamu boleh jaga dia. Dalam cerita ataupun kisah sahabat Rasulullah ini, mungkin dia tidak mahu berkahwin kerana wanita itu bukan cita rasanya lah. Bukan cita rasanya. Yang dia nak ialah hartanya. Sebab itu bila ayat ni turun,
Rasulullah mahu melaksanakan hukum yang Allah jelaskan. Maka dia beritahu, sama ada kamu berkahwin dan kamu jaga dia dan jaga hartanya, atau kamu tidak boleh ambil harta itu kerana dia ada adik lelaki. Adik lelakinya itu adalah lebih berhak dan mendapatkan 1/2 daripada harta itu, dan lebihnya ialah bukan 1/2, dia mendapatkan harta itu dibahagi kepada anak perempuan. Nanti kita akan lihat dalam pusaka yang perempuan itu mendapatkan 2 kali ganda. So lelaki itu mendapat 2 kali ganda daripada perempuan. So tak bolehlah kita ambil harta anak yatim itu, sebab itu turun ayat ini. Dan banyak lagi sebenarnya ada juga ayat-ayat lain yang menyebabkan penyebab adanya kerana persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh para sahabat. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, pada masa itu apabila Islam baru masuk, banyak perkara yang tidak diketahui dan Rasulullah sendiri menunggu ayat Quran turun untuk memberitahu hukum yang sesuai yang perlu dilaksanakan. Perlu dilaksanakan. Jadi saya ingin sebutkan bahawa sebenarnya pelaksanaan hukum itu, pelaksanaan hukum pesaka ini, jangan kita kata tidak adil. Kita kata perempuan dapat separuh daripada lelaki. Tidak adil. Ini tidak adil, dia kata. Jadi pernah kan, bukan pernah, sampai sekarang pun kecoh kan, bila KWSP diwajibkan mengikut hukum mengikut hukum, saya nak cari dia. Banyak sangat mouse, saya tak tahu mouse mana saya nak tekan. Ni siapa ni? Nur Fatihah Nur juga, kita cari lain. Lama. Okey. Jadi kita lihat balik semula. Sampai mana tadi? Okey, tentang hukum pesaka. Sebab kita nak tekankan dalam ni nanti. Tentang hukum pesaka ini, waris, bila mufti ataupun mufti kebangsaan menentukan bahawa harta KWSP hendaklah dibahagi mengikut faraid, maka adalah pertubuhan-pertubuhan yang tidak berpuas hati dan mencadangkan supaya dirombak balik dan harta itu mesti diberi kepada isteri ataupun wasiat, maksudnya diserahkan kepada isteri. Bimbang tahu wasiat sebab penama dalam KWSP ni boleh saja orang lain. Boleh orang lain, bukan isteri, bukan anak dan sebagainya. Jadi kalau begitu dahsyat juga tiba-tiba ada, na'udzubillah, ada perempuan simpanan, ada macam-macam yang menjadi penama dalam KWSP. Dan saya cuba beri contoh sahaja kepada dalam satu perbincangan ni. Saya beri contoh bila kita nak beri sangat kepada isteri harta pusaka, tak kiralah harta pusaka itu KWSP ataupun bukan. Saya nak beritahu. Saya pernah tengok sendiri satu kisah, ini bukan KWSP saja tetapi pusaka. Bila diberi kepada isteri, selalunya lelaki juga yang mengambil kesempatan. Dia berkahwin dengan wanita yang kaya yang baru ditinggalkan suami dengan alasan untuk mendapatkan harta. Ini tak semua lelaki macam ni, saya cuma beri contoh sahaja. Sebab ini berlaku beberapa puluh tahun lepas, tapi di tempat saya lah, di kampung. Bukan kampung saya kat Benut tu, adalah kampung saya, banyak kampung kan. Kemudian bila dia berkahwin, maka suami tadi mengambil kesempatan mengambil harta isteri tadi yang diwarisinya 300,000 lebih kurang begitu sehingga habis. Apabila habis, maka wanita tadi diceraikan. Agak-agak lah kan. Saya selalu mengagak begini. Mengagak ataupun kita berfikir bagaimana Allah sebenarnya telah menyusun sesuatu yang perkara yang baik. Cuba bayangkan, sekarang ini ramai sahaja wanita menjadi janda ketika umur belum 40-an. Ada anak kecil-kecil.
Lalu wanita ini diberikan hak untuk menjalankan semua harta itu, boleh ambil sewenang-wenangnya, atau bukan sewenang-wenangnya, maksudnya isteri tadi kadang-kadang niat baik dia nak ambil, tetapi apabila dia umur muda kan, dia hak dia nak kahwin lain, dan dia berkahwin lain, dan mungkin dia merasa kerana kasih sayangnya kepada suami tadi, dia tidak menyangka bahawa hartanya habis, sedangkan itu harta anak-anak yang ditinggalkan tadi, bukan harta suami tadi. Anak-anak suami yang pergi tadi perlu diberikan, mereka perlu pendidikan, dan mereka ada hak setelah mereka balagh rusyd, sampai umur boleh mentadbir harta mereka. Maka dalam keadaan ini agak-agaklah kita rasa hukum Allah yang tepat ke atau hukum kita nak sangat bagi isteri. Sebenarnya isteri, kalau ikut hukum faraid dalam KWSP, saya pun pernah dengar lah orang yang kematian suami bercerita dengan saya, dia memang ada KWSP itu bagi bahawa dia bertanggungjawab untuk membahagi harta itu mengikut hukum faraid. Dia hanya menjaga sehingga anak itu besar, ada tahap umur anak itu boleh menggunakan harta itu atau diberi harta itu. Sebab kadang-kadang pun isteri memerlukannya juga demi pendidikan anak-anak. Kita kena lihat, dan itu ada hak, dia sudah ada peruntukan-peruntukan yang telah diberikan yang mereka boleh gunakan, bukan menghabiskan kesemuanya. Dan apabila dia terikat kepada peraturan, maka orang lain tidak boleh mengambil kesempatan. Minta maaflah, bukan sahaja yang selalu mengambil kesempatan itu pasangan baru ataupun suami. Saya pernah juga melihat kes yang mendapat, ini adalah keluarga lelaki. Minta maaf, ada juga berlaku. Bila KWSP, dia kata dia ada hak, faraid. Kita lagi ke faraid, kita bagilah dia. Dalam faraid mesti ada hak anak dan ada juga keluarga lelaki. Tapi keluarga lelaki itu menuntut untuk dapat semua. Sebab dia kata dia yang sekolahkan anak lelakinya, dia yang jaga. Maka sampai masanya dia ambil semua harta, dan tak tahu bagaimana pujuk ke apa ke, dia ambil harta itu dan dia buat rumah, sehinggalah isteri tadi tidak ada lagi punca, dan sudah tidak ada punca pendapatan. Harta pula pergi dan tidak dapat tidak dapat apa nak kata tidak ada boleh dibelanjakan. Jadi itulah nanti antara perkara-perkara yang kita cuba kupas secara lebih mendalam. Saya bukan ahli fiqh ataupun ahli yang boleh bercerita tentang pesaka, tentang wasiat, tetapi kita akan baca, mungkin tidaklah selalu mendalam, tetapi kita baca dan kita faham yang asasnya bagaimana, supaya kita boleh apabila kita berdepan dengan masalah itu, kita boleh kita boleh selesaikan dengan cara yang lebih baik. Okey, setelah kita berkenalan dengan surah An-Nisa, kita dah tahu bahawa surah An-Nisa itu mengandungi 176 ayat, diturunkan di Madinah atas cerita Aisyah tadi. Walau bagaimanapun, kita cuba tak tahu nak cerita macam mana. Kita ada pandangan mengatakan kalau dia surah Madaniyah, kenapa dia dimulakan dengan ya ayyuhan nasu taqu, dimulakan dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kerana ada ada, kalau kita belajar kita panggil ulum Quran ni, kenapa saya punya mouse ni tak nak jalan?
Maaf macam itulah kalau orang tua nak guna canggih-canggih ni. Ada juga masalah yang dia selalu hadapi. Apapun saya bersyukur kepada Allah sebab saya boleh guna. Daripada saya tak guna langsung saya tak boleh guna kan. Alhamdulillah. Kita sebut tadi, dia surah Madaniyah walaupun dimulakan dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebab daripada kita panggil ciri-ciri surah Madaniyah itu selalunya ya ayyuhallazina amanu. Tapi mengikut pandangan ulama tafsir, dia lebih mengatakan dia Madaniyah kerana hadis Aisyah tadi. Dan satu lagi ialah ada juga surah yang lain, surah Madaniyah juga terdapat kalimah ya ayyuhan nas, iaitulah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu pun Madaniyah tapi ada 2 ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhan nas. Okey, saya tengok hari ni kita tak ramai mungkin kita saya bagi surah baru dan saya tidak iklan pun sebelum ini, tak bagi poster, jadi tolong share sahabat sekalian. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat sebarkan apa-apa perkara, sebab saya rasa surah ini agak penting untuk kita fahami. Dan saya haraplah orang lelaki jangan anggap mudah mengatakan bahawa surah Nisa tak nak dengar. Hukum itu adalah berkaitan sangat dengan lelaki. Semua Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu untuk semua, bukan untuk wanita ataupun lelaki sahaja. Okey, hari ni saya nak baca sikit satu ayat yang pertama supaya kita bila kita sambung nanti kita sudah ada dalam minda kita. Maaf kerana saya tidak buat poster lagi, tapi insya-Allah saya akan bagi nanti. Kita lihat dalam ayat pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Maaf saya sebenarnya dulu hafal surah ni. Sekarang pun saya cubalah melancarkan balik kerana dia adalah silibus tahun pertama di Al-Azhar dahulu. Tapi hafal sampai 114 saja yang diwajibkan. Maka kita pun menghafallah saja yang diwajibkan, tidak menghafal yang lain-lain. Okey, ya ayyuhan nas. Ayat ini dimulakan dengan kalimah wahai manusia. Ittaqu. Ya ayyuhan nas taqu, bertakwalah kamu. Taqu rabbakum. Bertakwalah, takutlah, patuhlah, insaflah. Ingatlah kepada Tuhan kamu, pemilik alam ini, pemilik kamu, pemilik semua, pemilik lelaki, pemilik wanita. Menjadikan kamu, menjadikan wanita, menjadikan lelaki, menjadikan semua apa yang ada. Dalam surah-surah yang lepas kita dah baca semua tentang itu. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang menjadikan kamu daripada satu nafs, satu diri. Sebab kita sebut bila dikatakan tadi bonda disebutkan tentang wanita itu dijadikan bukan wanita itu bukanlah satu makhluk ataupun dia second class makhluk bukan. Maksudnya lelaki mesti of course di atas, wanita lah yang wanita itu kelas kedua. Saya bimbang tu sebab ramai sangat yang kata okey, tak kata pun macam tu. Betul tak kata. Tapi hakikatnya begitu. Selalu meletakkan wanita itu lambat untuk diberitahu kalau ada perkara. Masalah ini masalah lelaki. Lelaki saja boleh bincangkan, perempuan tidak boleh bincangkan. Kadang-kadang kita bermula benda kecil-kecil saja, benda-benda di rumah saja atau dalam keluarga sahaja. Tetapi bila sudah kita set dalam minda bahawa wanita itu sukar membuat keputusan, wanita itu tidak perlu diberitahu, maka dia akan berterusan hingga satu organisasi besar dan sebagainya. Khalaqakum min nafsi wahidah. Kena ingat mereka dijadikan daripada satu nafs, iaitulah Adam AS.
Hawa dijadikan daripada Adam. Kenapa tidak dijadikan daripada benda yang lain? Kenapa tidak dijadikan daripada tanah sebagaimana kejadian Adam? Itu yang kita perlu bahaskan, perlu kaji, perlu tahu. Supaya kalau dia jadi daripada tanah, pasti ada nanti yang mengatakan tanah dia lain, tanah ini lain. Dia makhluk lain, ini makhluk lain. Maksudnya memanglah makhluk lain. Tapi apabila dia daripada dirinya sendiri, maksudnya daripada diri Adam sendiri, maka kita tidak boleh kata dia kelas dia rendah atau nak kata dia kelas dia tinggi. Please, saya bukan wanita yang menuntut kelas perempuan lebih tinggi, tetapi mengikut hukum hakam Islam. Kalau saya cerita macam ni, orang kata saya feminis pula. Sebenarnya, feminis tak feminis, kita ni bercerita sama ada lelaki atau perempuan, kita bercerita mengikut hukum Allah, bukan mengikut hukum emosi kita, bukan mengikut hukum apa yang kita rasa memberi kepentingan kepada diri kita. Kita perlu melihat itu yang sesuai dan ini yang sesuai. Maka bukan berarti sesuai itu maksudnya kita mesti rujuk kepada Al-Quran untuk melihat kenapa Al-Quran ni kata begini. Supaya kita faham dan kita akur, patuh. Sebab kalau kita tidak fikir, logik apa yang dalam Quran berbanding apa yang kita fikir, di situlah letaknya kita selalu meletakkan bahawa terutamanya lah kita ni selalu ikut budaya. Adat kita orang Melayu macam ni, kalau orang Arab ikut adat Arab, dia macam ni. Malah kalau kita kata orang Melayu adat dia mungkin perempuan ini mesti layan laki-laki begini. Arab pun macam tu, Arab lebih lagi. Kita pun kata, oi Mak Saleh memang tak macam ni. Tapi kita rasa Mak Saleh tu betul ke yang dia buat? Betul ke? Kalau nak suruh juga perempuan buat macam lelaki, betul ke? Itu yang kita kena fikir. Apa sahaja hukum hakam yang dibuat oleh manusia pastinya tidak sesuai untuk kita. Hukum hakam semuanya mestilah dia berpandu kepada hukum yang berpandu kepada kesesuaian. Kadang-kadang kita tengok hukum itu macam belaka tadilah. Alamak, perempuan dapat sikit. Kita tak faham kenapa Allah katakan begitu. Kita kata, alah, lelaki boleh kahwin lebih daripada satu. Kenapa? Itu pun kita kena faham. Dan kita tidak membaca kalau hukum mengatakan dia lelaki boleh kahwin 4, dia mesti dibaca bersama dengan ayat-ayat yang lain, dibaca bersama dengan hadis-hadis, bukan ayat tu satu je. Jadi kalau kita baca ayat tu satu je, itu yang menyebabkan kita tak tahu hujung pangkal, maka kita pun sesat mesat lah ya. Itu ramai orang berkahwin lebih daripada satu, sesat mesat. Tapi kalau dia baca bersama semua hukum hakam yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, mereka tak sesat lah, mereka betul. Saya tak pernah nak kata benda tu tidak boleh. Ada masanya memang bagus. Jadi khalaqakum min nafsi wahidah. Okey. Jadi kita ni asalnya dijadikan daripada, kalau hadis menunjukkan khuliqat min dila', dijadikan daripada tulang rusuk. Saya pernah juga dengar pandangan orang lelaki yang buat pandangan ni juga terkenal sebagai seorang yang mengkaji Al-Quran. Dia kata hadis ini adalah hadis yang direka-reka. Tidak betul. Sebenarnya hadis ni hadis sahih. Khuliqat min dila'. Supaya dia kata nak merendahkan wanita. Siapa kata kita rendah kalau kita dijadikan daripada tulang rusuk? Tulang rusuk itu adalah yang paling dekat pada diri seorang manusia. Cuba bayangkan kalau tulang rusuk kita tidak ada. Jadi kita jangan kata hadis itu tidak betul. Kerana kita mahu menaikkan, mahu popular kepada wanita, maka kita sebagai lelaki
mahu menolak beberapa perkara yang tidak berkaitan. So kita tidak boleh menolak hadis dan sebagainya atas dasar untuk saya nak kata dia feminis ke tidak, wallahu alam, tapi kita perlu ikut hukum. Apa masalahnya kalau kita dijadikan daripada delak? Adakah itu rendah? Sebenarnya itu satu martabat yang tinggi. Daripada kita dulu zaman jahiliah wanita ditanam hidup-hidup, daripada zaman budaya kita orang Melayu pun yang hanya meletakkan wanita di dapur, tidak belajar dan sebagainya, yang mana bagus? Kita nak pilih mana? Pilih Islam ke, pilih adat ke, pilih yang macam mana? Sampai kita nak kata kita nak kata bahawa Islam itu sebenarnya hadis ini tak ada, hadis ni reka-reka dan sebagainya. Okey. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan dijadikan dari wa khalaqa minha zawjaha, dan sebab itu dia daripada satu manusia kemudian dijadikan daripada diri manusia itu sendiri wanita, dijadikan pasangan. Dia tak sebut di sini siapa yang dijadikan daripada nafsi wahidah, maksudnya Adam dan Hawa. Kemudian dijadikan berpasangan-pasangan, wa batha minhuma, dan dikembangbiakkan. Maksudnya kita ada cerita tentang kembang biak dalam surah yang kita baca dalam surah Al-Mulk, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berupaya, dialah yang berkuasa kita daripada satu lelaki menjadi ramai. Dialah yang menciptakan Adam, lalu menciptakan pasangan dan menciptakan anak-anaknya dan berkembang biak. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan berkembanglah adanya lelaki dan adanya perempuan. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat yang dikasihi Allah. Untuk menjadi ada lelaki, ada perempuan, ada tujuannya. Sebab kalau Allah hanya jadikan lelaki, bagaimana? Kalau jadikan wanita sahaja, bagaimana? Dan tujuannya mereka berpasangan. Lelaki pasangannya perempuan. Tidak mungkin lelaki berpasangan dengan lelaki, perempuan berpasangan perempuan. Sebab itu haram. Haramnya dikatakan homoseksual. Bukan penciptaan itu tidak mengikut tabi'i, tidak di luar tabi'i manusia. Kerana dia dijadikan pasangan lelaki dan perempuan. Bagaimana untuk mengembangbiakkan kalau lelaki nak berpasangan lelaki, perempuan nak berpasangan dengan perempuan? Apa yang terjadi? Melainkan penyakit sahaja terjadi. Dia tak terjadi kepada perkara yang baik. So kita tidak ada gunanya, ataupun memang perkara itu tidak boleh kita menyokong perkara yang bertentangan dengan kejadian semula jadi manusia. Mengapa kita nak sangat menyokong LGBT? Kerana itu hak asasi manusia. Saya nak tanya, kalau lelaki dibenarkan kahwin lelaki kerana itu hak asasi manusia, di mana hak asasi seorang perempuan yang sudah kehilangan lelaki kerana diambil oleh lelaki? Kalau perempuan menyintai sama perempuan kerana itu hak asasi manusia, so di mana hak asasi sepatutnya lelaki yang berpasangan dengan dia? Kita hanya memikir hak asasi pada waktu itu, tidak memikir hak asasi yang sebenarnya. Sebab itu Allah yang jadikan kita. Dia tahu hak asasi kita. Bukan kita yang kata, oh itu hak asasi dia. Hak asasi. Kalau dia dah sepatutnya berpasangan dengan berlainan jantina, tetapi dia nak berpasangan dengan jantina yang sama, kerana hak asasi dia, maka dia telah menjatuhkan atau menghilangkan hak asasi orang yang mahu, lebih ramai lagi orang mahu berpasangan dengan berlainan jantina. Okay, kita ni kadang-kadang terlalu sangat berpegang hak asasi sampai tak terfikir hak orang lain. Sebab itu dalam Islam dia jaga hak orang lain. Sebab tu kita tengoklah dalam PKP ni, orang selalu kata hak asasi kita lah kita nak keluar. Kita yang sakit, bukan orang lain sakit. Harap maaf ya. Macam itulah juga penyakit ini. Dia memang dia rasa sakit kalau dia sakit, tetapi dia membawa penyakit itu kepada orang lain. Di situlah hak asasi orang lain juga perlu dijaga. Kita jaga diri kita, tetapi kita jaga diri kita itu dengan erti kata kita menjaga juga
hak orang lain. Begitu juga dalam pasangan tadi. Hak kita berhak pasangan kita. Tetapi kalau sudah mendatangkan penyakit dan menjangkitkan kepada orang lain, di mana hak asasi orang lain? Ini yang sebab Allah dah tentukan. Tapi saya dulu mula-mula pernahlah dulu bentang kata-kata tentang AIDS. Ditanyalah kenapa dikatakan bahawa AIDS itu melanggar perintah Allah. Kenapa? Kan kita kalau mereka berzina, kan hak asasi, bagi dia kondom supaya dia tidak menjadi begini-begini dan sebagainya. Saya nak tanyalah kenapa kita nak yang susah sebenarnya? Kenapa kita mahu mendidik masyarakat kita perkara yang susah? Sekarang ada perkara yang normal, yang baik, yang melambangkan ketamadunan manusia. Kita tidak bertamadun kalau kita bukan moden sangat kalau kita lelaki kahwin lelaki tu. Itu sebab saya kata tidak semuanya yang barat ajar itu moden. Tapi kita selalu fikir itulah yang moden yang perlu kita patuh dan ikut. Okey. Dan seterusnya wattaqullah. Tadi dah sebutkan ittaqu rabbakum. Akhirnya Allah sebut lagi wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah allazi tasaaluna bihi, yang bertanya, meminta wal arham, yang dan juga apa yang saya nak baca? Tasaaluna bihi, yang kita minta, yang Allah maksudnya yang kita minta daripadanya, wal arham, yang juga menjadikan kita daripada menjaga silaturahim, menjadikan kita so maksudnya kita perlu bagi Allah sebutkan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu minta. Kita ni selalu meminta ketika susah dan senang sepatutnya, tapi kita senang selalu lupa Allah. Wal arham, dan kita kena jaga silaturahim. Ini permulaan surah permulaan surah ni kita kena ingat bahawa dalam permulaan surah inilah nanti yang berterusan sebenarnya dikembangkan daripada ayat ini. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu sentiasa menjaga kamu. Tapi syaratnya kita bertakwa. Sebab itu bila kita sebut tadi, mula-mula tadi Bonda sebutkan kenapa ada pasangan membunuh dan sebagainya, kita kena balik kepada ketakwaan bila kita berpasangan. Susah senang bersama keluarga, jangan kita menghadapi sedikit masalah, emosi, kita sudah lupa. Kita kena dekatkan diri kepada Allah. Seorang suami yang sentiasa melakukan solat bersama isterinya berjamaah dengan keluarganya, saya kira tidak akan melakukan pembunuhan. Tapi ada orang kata, dia solat baik. Yes, mungkin solatnya tidak benar. Kita dah tahu Al-Quran juga menyebut solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kemungkaran, fahsya' wal munkar. Tapi kenapa orang solat ada lagi melakukan fahsya' dan munkar? Kenapa sanggup berbunuh-bunuh dan sebagainya? Kerana solat mereka tidak betul. Solat mereka hanya kerana itu rutin harian. Solat bukan rutin tetapi solat adalah perintah Allah yang tetap waktunya, yang perlu dilakukan pada mereka yang wajib melakukannya. Dan tidak ada hukum mengatakan tidak wajib. Terutamanya orang lelaki, jangan kata kalau sakit tidak wajib. Tetap wajib. Walaupun hanya terbaring. Melainkan kalau gila, dah janyuk ke, gila ke, itu tidak wajib. Melainkan perempuan adalah masanya dia tidak wajib, malah haram dia bersolat, iaitu ketika dia haid dan nifas. Tetapi kalaulah semua keluarga boleh menerapkan solat bersama, ada
berjamaah? Adakah boleh berlaku perbunuhan antara mereka? Adakah boleh berlaku penderaan lepas solat jamaah? Ada tazkirah, ada gini-gini, pang, pukul isteri. Saya kira perkara ini boleh diatasi. Belajarlah. Sebab itu para ibu, para bapa yang mahu mengawinkan anaknya, lihat dahulu bakal menantu itu salatkah, pandai ngajikah, jaga waktukah atau tidak. Jangan main hantam saja, takut anak tak kahwin, terima saja siapa yang datang. Kita nak takwa itu. Kita nak penjagaan itu. Mereka, terutamanya kalau anak kita perempuan, kita nak mereka menjaga anak kita sebaiknya. Maka carilah yang bertakwa. Andai kata, saya nak andaikan pula. Kadang-kadang kita ni tidak sampai untuk mengkaji bakal menantu kita ni bagaimana. Maka dia pun dah jadi menantu kita. Maka ini kewajipan kita untuk mendidik dia. Wajibun alaina. Wajib kepada kita. Dapat menantu lelaki, minta dia jadi imam. Dapat menantu lelaki, minta dia azan. Dapat menantu lelaki, minta jadi imam kepada anak perempuan kita. Kepada cucu-cucu kita. Minta dia mengetuai usrah perbincangan dengan anak-anak kita, anak-anak dia, cucu-cucu kita. Kalau mereka lakukan itu baiklah, tapi kalau mereka tak buat, ini yang perlu kita lakukan. Jangan biarkan mereka terkontang-kanting sendiri hidup, takut nak bercakap, segan dengan menantu gaji besar ke apa ke, atau menantu ni panas baran takut nak bercakap. Kita ni takut Allah, bukan takut manusia. Kita takut Allah dan kita mahu bersama di syurga untuk semuanya. Maka kita semua ittaqu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kita perlu bertakwa kepada Allah. Ingatlah, mereka berkecil hati pada ketika itu sahaja. Apabila mereka telah ada kesedaran, mereka akan berterima kasih. Mereka akan rasa bahagia dengan apa yang kita berikan. Kita akan tinggalkan mereka menjaga anak-anak kita. Kalau kita tinggalkan dalam keadaan tidak tentu arah, maka itulah berlakunya perkara-perkara yang tidak kita kehendaki. Bukan saja kita kehendaki, tapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, saya kira itu pembukaan untuk surah An-Nisa. InsyaAllah kita sambung hari Ahad. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, diberkati Allah dan kita sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa moga kita semua dijaga oleh Allah, keluarga kita terpelihara, jauh emosi kita sentiasa terpelihara, jangan mengambil tindakan yang di luar daripada yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apabila telah berkeluarga, yang kita harapkan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita doakan, yang kita perlu ialah berdoa kepada Allah. Kerana anak-anak kita tidak akan ada depan kita sepanjang masa. Kita juga begitu, suami kita juga begitu. Maka kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, ya Allah, peliharalah kami dari segi jasad, dari segi fizikal, dari segi emosi, rohani. Janganlah emosi kita ini ada gangguan, ada perkara yang tidak bagus. Bukan gangguan tu mestinya gangguan histeria, gangguan macam-macam lah kita ni, mistik-mistik ni. Bukan gangguan itu yang benda maksudkan. Yang benda maksud ialah kita terkeluar daripada gangguan syaitan. Istighfar banyak-banyak. Istighfar dan istighfar dan istighfar. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudahi pertemuan kita dengan doa selamat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.